Assalamualaikum. Hai semua. Bestnya kalau dapat makan kuih lapis yang lembut berlemak. Jadikan juadah makan petang. Musim hujan je sekarang ni petang-petang kan. Dapat berkena kuih tradisional yang tak lapuk dek zaman ni. Minum pula dengan kopi o kau. Hai, memang nikmat sungguh. Lagi menarik nak makan bila kuihnya yang cantik dan berwarna-warni. Seindah pelangi gitu. Ditambah pula kuih ni sangat mudah untuk disediakan. Hanya guna sukatan cawan je. Bahan-bahan pun tak banyak. Cuma ambil masa sedikit. Part nak melapis sehelai demi sehelai tu. Masya Allah, tengok tu. Tekstur kuih lapis Umi kali ni lembut bergedik-gedik gitu. Anak-anak Umi suka bila makan tu tarik sehelai demi sehelai. Sedap, berlemak, ngam rasa manisnya semua. Permukaan kuih pun nampak cantik, licin, flawless je kan? Selain tu kuih ni nampak lebih berkilat. Bila kita gunakan satu bahan ni. Kalau anda nak tahu apa bahannya, jom ikut Umi ke dapur. Dalam tutorial ni, banyak poin-poin penting, tips serta teknik yang telah pun Umi share bagi dapatkan hasil kuih yang lembut bergedik serta dapat permukaan kuih yang flawless, licin, lembut, berlemak dan berkilat tu. Kalau anda nak tahu, jangan miss kerana setiap 1 minit tu ada je poin-poin penting yang telah pun Umi sharekan. Jom kita mulakan dengan adunan bancuhan kuihnya dahulu. Dalam satu mangkuk bol yang besar, satukan 2 cawan tepung beras cap gajah 3. Cap gajah 3 ni memang sesuai untuk buat kuih. Hasil kuih kita akan lebih lembut nanti. Kemudian masukkan setengah cawan tepung gandum dan juga setengah cawan tepung ubi kayu. Tepung ubi kayu ni fungsinya untuk membuatkan kuih kita lebih kenyal. Kemudian masukkan 1 cawan gula pasir. Kalau nak kurang manis, guna 3/4 cawan je. Untuk menaikkan rasa lemak, masukkan 1 sudu kecil garam. Kemudian tambahkan 4,5 cawan santan pekat. Bagi mendapatkan hasil kuih yang lebih berlemak dan juga berkilat je nanti nampak kuih kita kan. Gunakan santan fresh. Santan kelapa tu kan yang kita perah, kita ambil pati santannya. Umi gunakan lebih kurang 1,5 biji kelapa parut untuk dapatkan hasil santan yang lebih pekat sedikit gini. Barulah kuih kita nanti lebih berlemak je rasa. Untuk hasil kuih yang lembut, sukatan cecair tu memang Umi lebihkan sedikit. Tapi jangan terlebih sangat. Biar ngam ya sukatan yang Umi bagi ni. Kalau terlebih sangat, nanti kuih kita akan terlembek. Sukatan cecair tu memang lebih daripada tepung. Supaya bila kita makan kuih nanti tak adalah kuih kita rasa tepung je kan. Dan keras. Bila makan tu lembut, bergedik-gedik gitu. Untuk anda yang nak buat berniaga tu, boleh je gunakan 2 cawan santan pekat dan 2,5 cawan air biasa. Kemudian bahan-bahan ni semua kita satukan, gaul sebati guna whisk sahaja. Disebabkan santan pekat tadi, Umi dah blender gunakan air suam. Jadi Umi tak blend pun bahan-bahan ni. Umi cuma sebatikan sahaja gunakan whisk sampailah gulanya larut. Alamak, lupa pula nak tambah. Sepatutnya tadi setengah cawan tepung ubi kayu tambah dengan 2 sudu besar tepung ubi kayu lagi. Kemudian satukan bahan-bahan ni semua, gaul sebati guna whisk je hinggalah hilang ketulan tepung tersebut dan gula larut sepenuhnya. Satu lagi tips Umi nak share bagi dapatkan hasil santan yang lebih pekat dan berlemak. Waktu kita blend dengan kelapa parut tu, gunakan air suam ataupun air panas. Adunan dah nampak sebati, gula dah larut sepenuhnya, barulah kita tapiskan adunan ni. Tujuan kita tapiskan supaya tak adalah ada lagi ketulan tepung yang masih bersisa ataupun ada ampas kelapa tu. Kita tak nak. Biar adunan kuih kita nanti licin je teksturnya. Dah siap tapis, kemudian kita bahagikan. Disebabkan Umi nak buat kuih lapis pelangi. Kuih lapis pelangi. Pelangi ni kan ada lebih kurang 7 warna kan. Tapi Umi tak adalah ikut sebiji-sebiji macam warna pelangi tu. Sebab di setiap lapisan warna tu Umi akan lapiskan dengan warna putih. Bagi nampak lebih menarik dan lebih banyaklah lapisannya.
Jadi untuk setiap satu lapisan tu Umi sukat dengan setengah cawan matrix tu. Memang ngam lah setengah cawan matrix tu dengan sukatan adunan kuih yang Umi buat ni. Ngam-ngam je dapat. Tapi kalau anda nak gunakan 7 warna sahaja, macam warna pelangi tu, tak nak letak warna putih pun tak apa. Ikut suka anda. Sukatan tu kena pandai agak-agak. Mungkin kalau ada 7 lapisan saja, untuk satu bahagian tu boleh letak satu cawan. Okey, Alhamdulillah siap dah Umi bahagikan kepada 12 lapisan. Kemudian untuk lapisan yang pertama ni, Umi letakkan sedikit warna ungu. Warna ungu ni terpulanglah nak letak pekat mana kan, ikut anda. Okey, lapisan yang kedua tu Umi biar warna putih. Kemudian yang ketiga tu dengan warna biru. Kemudian ni warna kuning. Umi tak ada warna oranye pula kat rumah. Ini pakai pewarna kuning telur, jadi kurang menarik sikit. Kalau ada warna oranye lagi cantik ni. Kemudian warna hijau. Hijau ni Umi gunakan hijau apple. Nampak lebih cantik kan warnanya. Kemudian akhir sekali dengan warna merah. Warna ni terpulang pada anda ya, ikut cita rasa dan kreativiti masing-masing. Adunan dah siap, jom kita mula melapis. Untuk loyang, Umi gunakan loyang 7x7x3 inci. Alas dengan plastik talam supaya mudah nanti kita nak keluarkan kuih lepas siap dikukus. Okey, sebelum mula mengukus, pastikan air kukusan dah betul-betul mendidih. Barulah kita masukkan adunan yang berwarna putih dahulu untuk lapisan pertama. Kukus selama 5 minit. Kiranya setiap selapis tu Umi kukus selama 5 minit. Penutup kukusan tu Umi tutup dengan kain supaya wap air tu tak menitik di permukaan kuih. Dan setiap kali kita buka penutup kukusan lepas setiap 5 minit tu kan, senggangkan sikit penutup kukusan tu ke tepi. Biar lebihan wap air yang ada di penutup tu jatuh ke tepi. Jadi kita tak perlu lap lagi dah. Tapi kalau anda tak nak gunakan penutup balut tu, boleh je. Tapi setiap 5 minit kena lap penutup pengukusan. Barulah kita mula kukus lagi. Sebelum tuang lapisan seterusnya, pastikan bahagian atas tu dah agak kering sedikit ya. Biarkan beberapa saat baru kita tuang. Dan tips ni paling penting, pastikan anda sentiasa cek air pengukusan tu cukup atau tidak. Jika air tu dah agak berkurang sikit kan atau dah separuh, anda boleh top up dengan air suam ataupun air yang panas. Kalau boleh, elakkan guna air sejuk. Sebab bila masuk dalam pengukusan ni, nanti makan masa air tu nak mendidih semula dan ia akan mengganggu proses pengukusan kuih. Jadi part ni sangat penting jugalah bagi Umi. Air pengukusan tu biar cukup, biar penuh supaya wap air yang banyak tu membantu mempercepatkan proses pengukusan kuih kita dan kuih ni masak sempurna dan sekata. Kebiasaannya kita dengar kan kadang kuih tak masak elok, kuih lembek. Walaupun dah dikukus berjam-jam tapi kuih masih lembek, tak masak sepenuhnya. Ni salah satu sebabnya. Sebab air tu tak mencukupi untuk menghasilkan wap-wap yang lebih banyak supaya kuih kita tu masak sempurna dan sekata. Dan kalau boleh, bila anda nak tuang untuk lapisan yang seterusnya, jangan kita biarkan terlalu lama terdedah gitu sampai kering sangat. Nanti antara lapisan tu, antara satu lapis dengan lapisan yang bawahnya tu tak melekat pula. Jadi biarkan kering tapi jangan terlalu lama sangat dibiarkan. Dalam beberapa saat je permukaan atas tu dah tak nampak berair lagi kan. Macam ni nampak beruap lagi gitu kan. Nampak yang ni nampak agak macam kering sikit. Terus kita lapiskan dengan lapisan seterusnya. Kalau dia tak melekat dengan elok, nanti bila nak potong tu susah nak dapatkan potongan yang cantik. Okey, lapisan yang paling akhir sekali ni Umi lapiskan dengan pewarna merah. Nampak lebih menarik lah. Paling bawah tadi warna putih dan akhir sekali Umi akhiri dengan warna merah. Kemudian lapisan terakhir ni Umi akan kukus selama 10 minit untuk pastikan kuih ni betul-betul masak sempurna. Tapi lepas 5 minit tu buka penutup kukusan, senggangkan sedikit bagi wap air tu jatuh ataupun boleh lap dahulu, kemudian baru sambung kukus lagi 5 minit. Kemudian baru buka penutup kukusan. Okey, kita tambah lagi 5 minit yang terakhir ni kukus tanpa menggunakan penutup kukusan. Sebab kita nak biarkan bahagian permukaan atas kuih ni mengering.
Nampak tu permukaan kuih kita cantik, licin je kan? Sebab tak ada wap-wap air yang jatuh pun. Okey, kuih lapis pelangi dah siap. Pastikan kuih tu betul-betul sejuk dahulu. Ni Umi dah sejukkan lebih kurang 3 jam setengah. 3 ke 4 jam lah. Paling minimum 3 jam setengah. Kalau boleh dalam 4 jam lah. Bagi kuih tu betul-betul sejuk, barulah kita mula potong. Sebab kuih tu kalau masih dalam keadaan suam ataupun panas, kita dah potong, nanti hasil pemotongan tu tak cantik, tak kemas. Kuih kita pun akan nampak macam lembek, dan potongan tu memang tak lawa lah. Kemudian untuk potong, pastikan gunakan pisau plastik. Jangan guna pisau besi, guna pisau plastik untuk dapatkan hasil potongan yang cantik. Ini dia. Lepas Umi potong, kita tengok dalam dia. Nampak tu, Masya Allah, cantik sangat kan? Hasil potongan dia. Nampak rata, licin je. Kuih lapis Umi ni pun nampak lembut, bergedik-gedik gitu. Masya Allah, tengok tu. Okey, Umi akan sambung potong lagi. Dan pastikan untuk proses nak potong ni pun ada teknik dia. Teknik yang betul ni. Untuk kita potong kuih ni, letakkan pisau tu betul-betul di bahagian atas dan terus tarik sampai ke bawah. Jangan diangkat langsung pisau tu ataupun kita potong secara bergerigi tu, jangan. Terus daripada lapisan yang paling atas tu, kita tarik sampai bawah. Sekali potongan je. Barulah hasil potongan kita nanti nampak cantik. Masya Allah, siap dah. Umi dah siap potong dah ni. Cara nak potong ni terpulang ikut pada anda. Nak potong macam mana? Nak potong segi 3 ke, segi 4 ke, terpulang. Okey, siap ni, bolehlah kita makan. Nampak mudah sangat kan? Banyak dah tips serta teknik yang telah pun Umi sharekan dalam tutorial kali ni. Harap sangat dapat membantu anda di luar sana yang mungkin sebelum ni pernah mencuba tapi asyik gagal je kan. InsyaAllah cuba apply segala tips, teknik, poin-poin yang telah Umi highlightkan. Yang penting-penting tu take note. Try buat, insyaAllah confirm akan jadi anti gagal. Sekian sahaja dalam tutorial kali ini. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik dari Umi. Jangan lupa subscribe, like, share dan tekan bel untuk dapatkan notification. Assalamualaikum. Bye.